Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والمعلمين والمعلمات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surah An-Nur, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, ibu ayah, sahabat-sahabat, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan kehidupan dan kita dapat menunaikan segala perintah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan hamba-Nya yang melaksanakan perintah Allah dengan penuh keimanan, dan amalan yang kita lakukan diharapkan Allah Ta'ala masukkan amalan tersebut dalam amalan yang soleh. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala bertemu dengan kita dalam keadaan kita dipanggil dengan panggilan hamba-Nya. Dan itulah usaha kita di atas dunia ini, supaya Allah Ta'ala memanggil kita dengan panggilan hamba-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan hamba Allah yang berusaha, berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai hamba dan menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang kita perhambakan dalam segala perkara yang kita lakukan di atas dunia ini, insya-Allah. Kita sambung pengajian kitab Nasaih Hadiyatu wal Wasaya Al-Imaniyah, surat berapa? 53. Bahaya maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Baik, kita telah berbincang hal berkaitan dengan menangis, mengenangkan hari akhirat. Menangis ini adalah satu yang dituntut kepada kita supaya kita tidak menangis di kemudian hari. Menangis di dunia mendatangkan kebahagiaan untuk kita di hari akhirat. Jika tangisan itu berlaku di hari akhirat, berarti itu adalah tanda kebinasaan kita. Mudah-mudahan kita banyak menangis di atas dunia ini. Itulah amalan yang menyelamatkan kita daripada termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang lalai
termasuk daripada hamba-hamba Allah yang lupa kepada diri. Jadi bila kita menangis kerana Allah ni, berarti kita mengenal diri kita. Seorang bayi dia menangis. Menangis ni ada sebab dia. Dia bukan saja-saja dia menangis. Menangis bayi itu sama ada dia tak selesa, sakit ataupun dia lapar. Dan tiada siapa pun yang pernah ajarkan kepada dia. Ini sifat fitrah manusia. Bayi ni dia tak diajar oleh mak dia. Kalau lapar, kalau nak susu, menangis. Sakit, menangis. Jadi ini yang disebut sebagai anugerah Allah kepada setiap manusia, fitrahnya. Baik kamu anak orang Islam ke, anak orang bukan Islam pun, fitrah manusia sama. Jadi dalam diri kita ni memang ada satu fitrah, iaitu bila kita kenal diri kita, kita akan merasakan. Bila kenal, kita akan rasakan. Perasaan itu kita akan rasa dalam diri kita. Dan di sinilah kalau kita lihat, dia akan keluarkan perasaan hibah, perasaan sedih, perasaan bersalah di hadapan Allah. Sebab dah memang ada dalam diri kita. Cuma bila masa dia untuk kita rasakan itu. Jadi bila mengenal diri, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri engkau, pada diri kita, afala tubsirun, mengapa tidak kamu melihat? Jadi di sini melihat ni dengan dua perkara. Kita nak kenal diri kita melalui dua jalan. Satu, jalan ilmi, jalan ilmu. Jadi kita kena mengaji, kena ambil tahu. Ambil tahu ni pada darajat yang pertama, pada peringkat yang pertama, iaitu kita melihat pada diri kita ni, ni mana nak ambil tahu ni, pada diri kita ada dalil yang terang, dalil yang menampakkan akan kewujudan Allah. Wujud kita, maka kita nampak wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita lihat pada diri kita, kita nampak keagungan Allah. Bila kita lihat pada diri kita, kita nampak ataupun kita dapat melihat bahawa kekuasaan Allah. Kita tengok diri kita di cermin. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala bentukkan wajah kita ni. Pada rupa kita, kening kita, hidung kita, kulit kita, bibir kita, gigi kita. Allahu Akbar. Semua tu menampakkan kekuasaan Allah. Maka ketika itu kita pun menyebut Allah itu musawwir, maha membentuk rupa. Yang tadi bila kita wujud diri kita ni, kita lihat daripada proses kejadian kita beralih alam, daripada alam roh ke alam rahim ibu kita keluar, maka kita nampak di situ, yang kita bahaskan di situ ialah Allah itu Al-Khaliq. Allah itu menciptakan. Dan bila kita perincikan lagi pada diri kita yang Allah Ta'ala jadikan ni, kita akan rasakan lagi satu sifat Allah, iaitu sifat Al-Musawwir. Allah merupakan, Allah membentuk sesuatu rupa. Dan setiap diri kita ni berbeza rupanya. Itu kita mengaji, kita menggunakan akal kita untuk mengetahui dia. Ini dipanggil sebagai dengan ilmi. Baik. Kemudian bila kita merasakan diri kita, tengok pada diri kita ni, sifat kita ni ialah dengan sifat naqais, dengan sifat yang lemah. Sifat yang lemah. Maka ketika itu apa yang kita dapat makna daripada diri kita yang lemah? Melihat bahawa Allah Ta'ala itu dengan sifat kamalat. Allah Ta'ala itu sempurna. Jadi bila kita merasakan diri serba kekurangan dan sifat yang dikatakan sifat kita ni ialah kekurangan, maka kita akan lihat Allah Ta'ala itu dengan sifat kesempurnaan, kamalat. Jadi dengan akal tadi, dengan jalan ilmu. Ini peringkat awal. Peringkat awal tu pun ramai yang tak sampai kepada peringkat ni. Bahkan Allah Ta'ala kata, afala tubsirun, mengapa tidak engkau lihat? Sebab ramai juga yang tak melihat hal ini.
tak menggunakan akal, tak jadikan ilmu tu sebagai dibahaskan, bahawa nampak pada dirinya itu nampakkan kebesaran Allah, keagungan Allah dan juga kekuasaan Allah. Jadi Allahu Akbar, pada diri kita pun dah ada tanda-tanda atau dalil-dalil yang terang. Satu lagi peringkat, iaitu melihat Allah Ta'ala yang dikatakan afala tubsiru, itu iaitu kita lihat dengan zauqi, dengan rasa. Tadi peringkat tertinggi. Arif billah, orang yang mengenal Allah SWT, dia memandang Allah Ta'ala itu ataupun mengenal Allah Ta'ala ni dengan zauq, dengan rasa. Merasakan. Bagaimana kita nak menghadirkan rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam diri kita? Hilangkan rasa kita dengan makhluk. Bila kita nak merasakan kudrah Allah, hilangkan kudrah kita. Bila kita nak merasakan iradat Allah yang maha dahsyat, maka kita hilangkan iradat kita. Jadi dengan zauqi. Maka dalam hikam Ibnu Ruslan, ataupun kita baca dalam kitab Fathur Rahman, syarah kepada hikam Ibnu Ruslan, disebut apa? Khurujuka anka, keluarkan engkau dari engkau. Mana ketika bila kita keluarkan engkau dari engkau tu, keluarkan diri kita daripada diri kita tu, yang ada siapa? Yang ada dia. Ada dia, tiada engkau. Ada dia, tiada engkau. Ini kita merasakan. Berbeza dengan orang yang tahu tadi. Orang yang tahu, orang yang ilmi dengan ilmi tadi ni, ni masih lagi tahap ilmi ni masih lagi ada ancaman lalai lagi. Ada masa ingat, ada masa tak ingat. Ada masa kita nak berfikir ke arah tu, ada masa kita tak fikir pun. Itu masa ancaman. Tapi bila zauq pada perasaan kita, ke mana-mana kita bawa pun kita akan rasa. Lepas tu bila orang yang dah sampai kepada peringkat zauq ini, dia berjalan tu, dia merasakan. Merasakan bahawa Allah Ta'ala yang menggerakkan dia. Merasakan Allah Ta'ala bagi kudrah kepada dia. Makna memahami dengan makna la haula wa la quwata illa billah. Kita hari ni yang mengetahui makna la haula wa la quwata illa billah ni, tak dapat lagi makna sebenar. Makna sebenar ni bila kita merasakan yang dikatakan la haula wa la quwata illa billah. Ayat hakikat yang sebutkan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau yang melontar saat mana engkau melontar, walakin Allah rama. Itu hakikat, merasakan bahawa yang sebenarnya. Ni sebab tu kita kata wujud kita dengan wujud Allah berbeza. Wujud kita ini ialah dengan terikat dengan sesuatu. Kita ni ikat dengan sesuatu. Allah Ta'ala mutlak. Jadi kita ni daripada tiada, kemudian ada, kemudian tiada. Kita ni daripada tiada hingga tiada. Daripada tiada kepada tiada. Kita. Adapun Allah Ta'ala ni mutlak. Dia tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Mana mutlak Allah Ta'ala. Jadi merasakan Allah Ta'ala itu dalam segala apa yang kita buat. Kita bercakap, kita rasa. Allah yang bagi, kita cakap. Sebab tu dalam ayat kita selalu baca tu, iyyaka na'budu, tu syariat, wa iyyaka nasta'in, tu hakikat. Itu mana hanya dialah yang kita minta pertolongan. Sebab apa? Sebab tak adalah yang lain yang boleh tolong. Allah Ta'ala lah segala sifat yang tempat kita memohon pertolongan. Maka kita perlu merasakan Allah ada, kita tiada. Ataupun merasakan dia ada, engkau tiada. Merasakan dia ada, kita tiada. Satu. Jadi di situlah akan datangnya sifat kita. Kita merasakan sifat yang ada pada diri kita tu, merasakan sifat hiba kerana Allah, suka kerana Allah, taat pun kerana Allah. Semua yang kita buat kerana Allah. Sebab apa? Sebab kita dah hilangkan segala rasa pada makhluk. Maka yang ada rasa tu rasa Allah saja. Sebab itu Ibnu Arabi sebut, bila kemuncak kepada orang yang kenal Allah ni, hilang diri dia. Yang ada Allah saja.
Sebab itu kita kata hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai wakil kita, sebagai penolong kita. Ataupun yang kita sebut dalam hati kita, tidak ada yang lain melainkan Allah saja. Kan, tidak ada yang lain di hati kita melainkan Allah. Jadi dia kena jalan dengan jalan kita kena latih juga. Latih kita berzikir ni dua. Satu, zikir dengan asma al-husna, mana dengan asma Allah. Yang kedua dengan awsaf, dengan sifat-sifat Allah. Macam kita baca ya latif, ya latif. Terasa tak di hati kita bahawa Allah itu Maha al-latif, ya hafiz, ya salam. Terasa tak di hati kita itu Allah Ta'ala itu Maha salam, Maha sejahtera, Maha penjaga, yang melihara kita. Saat kita tidur tuan-tuan, tak ada siapa pun boleh halang untuk sesuatu berlaku pada diri kita. Saat itu siapa yang jaga kita? Allah. Bangun pagi dalam keadaan kita selamat, kita masih elok. Tak ada bangun-bangun hidung potong, hilang hidung, telinga putus satu, kan? Atau benda-benda pada diri kita ni hilang, tak ada. Allah jaga. Maka ketika mana kita nak tidur, sebutlah nama dia. Paling tidak pun bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ataupun bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah. Sekali itu pun dah memadai dah, daripada tak sebut langsung. Kadang-kadang nak tidur ni tak sebut langsung nama Allah pun tak. Tak tahulah nama siapa disebut. Allah. Baik, sambung mengaji kitab pada malam ni. Wajib bahaya maksiat. Orang yang beriman dengan hati dan lisan. Ini beriman dengan hati dan lisan, tetapi melalaikan perintah Allah Ta'ala. Kita ni ada 3 tuntutan pada diri kita. Yang pertama lisan, yang kedua hati kita, yang ketiga anggota ataupun tindakan-tindakan daripada anggota kita. Ini 3. Jadi apabila orang yang beriman dengan hati dan lisan tetapi dia melalaikan perintah Allah, makna dia abaikan perintah Allah daripada anggota dia, malah mengerjakan, malah dia melakukan pula amalan yang termasuk dari kalangan amalan maksiat. Setiap hari pula buat pula. Sehari ada saja. Hari ni apa maksiat yang kita buat? Taat kita buat dah ni. Solat 5 waktu hari ni dengan solat jemaatnya, dengan kita subuh pagi tadi membaca surah As-Sajdah, Al-Insan, kemudian zikir-zikir pagi kita, kemudian bacaan-bacaan yang kita bacakan sampailah duha, solat sunat duha pula. Kemudian hari ni ada yang bekerja, maka kerja pun kita niat kerana Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dia jadi ibadah untuk kita dapatkan sedikit bahagian daripada bahagian dunia untuk kita tunaikan nafkah kita. Itu mana ibadah. Jadi kemudiannya kita tunaikan tuntutan fardu Jumaat dengan khutbah. Kemudian kita balik rumah, kita bermuamalah dengan isteri dan juga anak-anak kita. Kemudian di petang harinya kita tunaikan pula solat asar, baca pula zikir-zikir di waktu petang. Kemudian kita pun buat sedikit riadah, mungkin ada aktiviti-aktiviti kita di ruang rumah kita ataupun di luar-luar rumah kita, kebun dan sebagainya. Kemudian sebelum maghribnya kita datang ke sini, datang tunaikan solat fardu maghrib. Baik. Apa yang kita lakukan itu ada tak termasuk sedikit atau terselit pada separuh hari kita ni lah, ni sebelum pagi esok kan, ada lagi separuh hari ataupun sehari ini, ada tak maksiat yang kita kerjakan? Kadang-kadang ada, ada tu pada mata, pada telinga, atau memang kita sendiri nak buat. Yang tu bahaya. Yang tadi yang kita kata dengan pandangan kita, yang kita tengok pada TV tu ada yang diharuskan, ada yang diharamkan. Takkan waktu diharamkan tu kita pejam mata. Jadi biasanya orang tengok TV ni tengok saja. Apa yang ada yang lalu iklan pun tengok juga. Tapi bahayanya di situ sebab waktu ada benda yang harus tak ada masalah, tapi waktu ada maksiat, bagaimana kita dengan hal itu?
Kadang-kadang kita tidak mengalihkan pandangan kita ataupun masih kita. Dan siap kita tengok tu pula dengan rasa suka pula. Itu mana maksiat yang bersifat kita ingin lakukan. Allah, bahaya. Bahaya tu maksud saya bukanlah pada diri tuan-tuan, pada diri saya sendirilah maksudnya. Saya ingatkan diri saya. Maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Rupanya TV kita tu kita sangka banyak manfaat yang kita dapat. Handphone kita banyak manfaat kita dapat, kita rasa. Tapi dalam masa yang sama, bila kita nak buka Facebook tu, kita nak tengok cerita-cerita keluarga, cerita apa semua, terselit pula iklan-iklan di situ. Kadang nak tengok pula profil orang dan sebagainya, tengok pula orang post gambar yang kemudian ada sekarang ni yang iklan tu tengah-tengah tu pula ada pula lain-lain apa TikTok pula kan, tengok pula suruh tolak sekarang ni. Maksiat sangat mudah untuk kita akses dia. Jadi kita nak dengan tak nak lah. Kalau tak nak, tertutup lah. Tapi kalau nak, tu yang sambil makan pun boleh tengok lagi. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, bahaya yang amat berat. Sekiranya orang ini tiada mendapat taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat dari dosanya sebelum mati, dikhawatiri akan digolongkan bersama-sama kaum munafik dan kafir yang dilontarkan ke dalam api neraka yang membakar hingga ke pangkal hati, sebagaimana yang disifatkan Allah, api yang membakar sampai ke peringkat ke pangkal hati. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Tu al-hutamah itu apa? Api yang ada dalam neraka yang dinyalakan oleh Allah. Allah yang nyalakan. Yang mana panasnya naik ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup di atas mereka dalam tiang yang memanjang. Allahu akbar. Macam mana ni? Kalau kita tengok orang hari ni dah mula nampak orang dah mula bakar lemang. Bakar lemang ni tuan-tuan, dia duduk dalam buluh. Tapi apa jadi kat dalam tu daripada butir pulut tu, butir apa beras tu jadi lemang. Jadi lemang tu proses dia tu Allah. Tu bukan lagi yang kita kata letak daripada dalam api, hanya kita apa dia panggil, sangga dia kat tepi-tepi tu kan. Dekatkan dia punya ke arah api tu, dekatkan baru. Jadi lemang dia tuan-tuan. Mana nak lari lagi dah beras tu. Beras tu kalau dah duduk dalam tu tak dapat dah. Pusing, hantar. Kita sedap makan ni tuan-tuan sedap pula makan. Kita tak memikirkan Allah bagi perumpamaan tu. Di mana orang yang dah duduk dalam neraka ni dia tak dapat lari ke mana dah. Bahkan disifatkan keadaan dia tu la hayatan wala yamut. La yamutu wala hayat. Dia tidak mati dan tidak la yamutu fiha wala yahya. Dia tidak hidup dalamnya dan dia bukan mati. Tak mati, tak hidup. Maksudnya kalau duduk dalam tu terseksa, mana bukan hidup. Kalau terseksa ni bukan hidup lah. Dan dia pula tak mati. Habis kemuncak seksa dunia ni mati. Tapi ni tak mati. Allah. Cukup dengan Allah Ta'ala kata la yamutu fiha wala yahya. Tiada dia mati dalamnya dan tiada dia duduk hidup dalam keadaan. Tak tahulah keadaan tu macam mana. Sangat tersiksa. Maka Allah Ta'ala kata pastikan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa kita diampunkan. Kenapa Allah Ta'ala kata ancaman ni sampai teruk macam ni? Sebab Allah Ta'ala ni sedia mengampun dosa kita. Allah Ta'ala ni sedia mengampun dosa kita. Tiba-tiba kita tak peduli pun untuk minta keampunan Allah. Jadi itulah ancaman berat yang Allah Ta'ala bagi. Wahai mukmin yang patuh, wahai orang yang beriman yang taat, tetapkanlah dirimu dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan diri ni taat kepada Allah, jangan buat maksiat. Maksiat ni membinasakan kita.
Jadi maksiat ni seronok pada syahwat. Sebab tu dalam kita nak melatih diri, yang pertama, jangan jadi orang yang dipenjara oleh syahwatnya. Ni kena hilangkan. Kita ni termasuk dari kalangan orang yang dipenjara oleh syahwat kita. Semua kena ikut dia. Ni makna kita dipenjara oleh syahwat kita. Bebaskan diri kita. Bagaimana seorang yang dipenjara kemudian dia dibebaskan, walaupun dengan nama dia apa? Banduan. Tapi nama banduan itu lebih baik untuk dia, sebab dia bukan lagi ahli penjara. Dia banduan, bekas orang yang pernah berada dalam penjara, tetapi dia baik kerana dia telah dibebaskan dari penjara. Berbeza dengan orang yang sedang dikurung di dalam penjara. Jadi kalau kita lihat orang yang telah ya asirasy syahwat, orang yang telah bebas dia daripada syahwat dia, mana dia latih diri dia tak ikut syahwat. Syahwat nak tu dia jaga. Nak banyak, bagi sikit. Kita hari ni syahwat nak sikit je. Kita layan dia, lebih kita bagi. Dia nak sepinggan dia. Kita punya cara kita layan dia, macam kita ni terpenjara dengan dia. Sebab apa? Dia nak satu, kita bagi dua kat dia. Dia nak sepinggan, kita bagi dua pinggan. Kadang dia nak sepinggan, cukup dah dia tu. Kita pula bagi kat dia sepinggan setengah. Jadi orang yang macam ni, orang yang sentiasa dipenjara oleh syahwat dia. Jadi kita kena jadi orang yang bebaskan diri kita daripada syahwat kita. Maksud bebas daripada syahwat ni, jangan dia mengongkong kita, jangan dia mengawal kita. Ni kena latih, kena latih. Kena latih ni lah yang kadang-kadang kita tengok jadi orang yang, jadi kena disiplin semua. Kalau tidak, syahwat kita ni sifat dia la tasba, wa min nafsin la tasba. Pada diri kau ni ada nafs dan dia tidak pernah rasa kenyang. Nak layan dia, makan, kalau kata makan nak layan dia, sampai seeh lah orang kata, pun makan ni sampai ke tahap mana meletup perut tu, meletup kan. Habis waktu tu nak makan apa lagi dah, perut pun meletup. Jadi tuan-tuan, kalau ikut kita, maka kita akan jadi orang yang macam ni. Tetapi kalau kita mengawal nafsu kita, insya-Allah, maka perbanyakkanlah ketaatan kepadanya. Sebab yang dia nak buat ni, syahwat ni, dia nak buat benda-benda yang Allah larang. Dan Allah Ta'ala larang pun sebab Allah nak uji kita. Syahwat yang ada pada diri kita ni, kehendak dia tu, bila kamu ikut Allah ke ikut dia? Ikut kehendak apa? Syahwat. Kalau kamu tinggalkan syahwat, ikut Allah, berarti kamu adalah orang taat. Dengan penuh ikhlas dan sabar. Bagaimana yang dia kata, dengan penuh keikhlasan, mana tidak ada matlamat lain yang kita nak didik tadi, yang kita nak ikut, melainkan dengan kerana Allah. Dan kesabaran adalah satu elemen yang perlu ada untuk kita menahan diri kita. Maka antara satu ibadah yang khusus untuk kita setahun, ada satu ibadah, puasa. Puasa ni nak didik nafsu. Tapi kalau puasa pun tak mampu mendidik nafsu, berarti kita ni adalah banduan, ataupun bukan banduan lagi lah. Kita ni adalah orang yang dipenjara oleh nafsu kita. Maka tuan-tuan, jadikanlah sebagai peluang yang Allah bagi kita, insya-Allah. Tak lama lagi Allah Ta'ala sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Maka peluang itu kita guna lagi, insya-Allah. Tak tahulah yang sebelum-sebelum ni macam mana. Sebab apa? Bila lepas daripada Ramadan tu, jadi balik sebelum Ramadan. Kan? Nak sampai Ramadan pula ni, yang Ramadan dulu tu elok dah. Lepas Ramadan tu okey lagi. Tak lama lepas tu jadi balik macam sebelum-sebelumnya. Jadi ini tandanya kita setelah dikuasai kembali oleh nafsu kita. Tak apa, Allah bagi peluang lagi. Mana peluang-peluang tu ialah itu tanda Allah Ta'ala itu Maha memberi peluang dan Maha menerima taubat kita, insya-Allah. Kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga anda menemui Tuhan Azza wa Jalla. Ikhlas, sabar, menahan hawa nafsu kita daripada melakukan maksiat kepada Allah, kena berterusan sampai kita bertemu dengan Allah. Maka nanti kata tuan kita kelak dia meredaimu dan anda pula redha kepadanya.
Ni yang kata nak mencapai kepada tahap mahbub, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kita kena jadi al-muhib dulu. Kita kena jadi al-muhib. Apa makna al-muhib? Al-muhib ni ialah orang yang cinta kepada Allah. Bagaimana dia ni nak dapat cinta kepada Allah? Dia menyibukkan dirinya untuk merasakan sifat Allah. Sibukkan diri untuk merasakan sifat Allah. Bila disebut tentang Allahu antal ghaniyyu, bila dia nak sebut kata Allah itu maha kaya, apa yang rasa pada diri dia? Wa nahnul fuqara, kami ni fakir. Merasakan diri fakir tu berarti kita merasakan Allah yang maha kaya. Tapi hari ini kita rasa semua serba cukup diri kita. Kaya pun rasa, apa yang kita nak kita ada, kita rasa. Jadi dia hilang rasa kepada sifat Allah. Kemudian bila kita merasakan diri kita ini lemah, wa nahnu du'afa wa antal qawiyyu wa nahnu du'afa, engkaulah Allah yang maha kuat, kami ni lemah. Yang ni yang kita rasa dia sibuk merasakan sifat Allah. Sebab tu bila dia sebut saja, sebut tu dengan rasa tu, tinggilah kedudukan dia. Tapi hari ni ada orang berjalan dia tak rasa. Sebab tu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasakan Allah memandang kita. Waktu kita sembahyang, kita rasa setiap pergerakan kita semua Allah pandang. Setiap yang kita bacakan semua Allah Ta'ala maha mendengar. Setiap apa yang kita lintaskan di hati, Allah Ta'ala itu Al-Basir, maha mengetahui. Khabirun bima ta'malun, maha mendalam pengetahuan apa yang kita buat. Jadi ketika itu merasakan itu pada kedudukannya, yang disebut sebagai az-zauj, apa ni sebagai zauq, iaitu rasa. Nak dapat kepada al-mahbub, iaitu Allah yang mengasihi dia. Bila mana orang tu dikasihi Allah, apa tanda-tanda dia? Dia sibuk menjejak dirinya. Dia duduk letakkan diri dia di hadapan Allah. Macam mana yang katakan orang yang Tuhan cinta kepada dia, dia semakin dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Taala. Maka bila semakin dia letakkan diri dia untuk dikasihi Allah, ketika itu Allah bertambahlah kasih kepada dia. Jadi ini yang katakan bila orang yang meninggalkan kemaksiatan ni, berarti dia berusaha untuk dia dikasihi Allah. Kita ibu ayah kalau anak-anak tinggalkan perkara-perkara yang tak elok, maka dia akan mengundang rasa kasih sayang kita lebih. Lebih itu lebih sebab bukan sebab dia atau anak pertama, mungkin bukan sebab anak bongsu, tapi lebih kerana kita rasa senang hati dengan kebaikan dia. Ni orang yang mengasihi ni, orang yang dikasihi oleh Allah ialah orang yang sibuk dia mengenal dirinya atau meletakkan diri dia. Jadi dia akan rasa sifat kehambaan. Dia merasakan berdosa di mana-mana saja dia berada pun dia rasa berdosa. Dia bawa perasaan berdosa tu di mana-mana. Kita hari ni bila datang ke surau ni dah tak rasa berdosa dah. Tak boleh. Bila kita duduk di rumah, kita rasa berdosa. Ustaz bila mari ke masjid, mari surau tak rasa berdosa. Waktu tu kita kata, mana duduk di rumah, duduk tak datang masjid surau tu berdosa. Itu berarti kita dah merasakan diri kita tu ada rasa al-kibr, besarkan diri. Itu ada sikit pun merasa macam tu, dalam neraka lah. Kata dalam hadis Nabi sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sedikit min zarrah, daripada zarrah sifat al-kibr, rasa membesar diri. Jadi bawalah sifat berdosa kepada Allah tu, rasa berdosa kepada Allah tu bawa di mana-mana pun. Jadi bila kita nak istighfar, kita sebut dulu atas kenderaan pun astaghfirullah, itu rasa dah diri ni ada berdosa yang kuat. Bawa. Jadi merasakan diri sentiasa berdosa, merasakan diri sentiasa menghambakan diri kepada Allah di mana-mana saja. Maka hati engkau akan merasakan Allah.
Pakaian yang kita ambil pun kita bukanlah kita nak melihat kepada pandangan orang. Sebab tu kalau kita lihat orang-orang yang nak berjalan kepada Allah ni, dia dah buang dah pandangan makhluk pada dia. Dia hanya sibuk untuk meletakkan diri dia, iaitu meletakkan pandangan Allah pada dia. Ini antara orang yang mendapat al-mahbub, orang yang dikasihi Allah. Baik tuan-tuan, macam mana kita tengok pokok bunga tu, ini perumpamaan yang sering kita dengar. Dia nak dapat bunga dia yang cantik, dia dibajai dengan tahi. Kan, tahi ayam kita letak ke dia. Tak, tahi ayam tu kita sangka tahi ayam ni, tapi itulah yang menyuburkan dia dan membuahkan ataupun menghasilkan bunga yang menarik dan indah pada dia. Tapi kalau kita siram dia dengan minyak wangi, kita sangka dia dapat melahirkan bunga yang harum, wangi, yang kita letaklah wangi ros kat dia kan. Kita harapkan bunga ros ni tu mampu dia pokok tu kan, mati dia. Sebab dia tak kena pada keperluan dia. Keperluan dia ialah dia perlu merasakan diri tu hina untuk merasakan kemuliaan Allah. Menghilangkan rasa diri ini kuat, mana kita nak merasakan kekuatan pada Allah. Rasa diri kita lemah untuk rasakan kekuatan. Ini yang kata zauqi, dengan perasaan. Rasa ni tinggi. Cuma kita ni kadang-kadang hilang rasa tu. Bila kita dengan makhluk, kita merasakan seronok dengan dia, kita hilang seronok dengan Allah. Bila kita rasa kagum dengan makhluk, kita hilang rasa kagum dengan Allah. Maka macam mana nak merasakan sifat-sifat Allah atau asma'-asma' Allah ni dengan asma'ihi ataupun dengan awsaf, dengan sifat-sifat Allah, kita hilangkan rasa dengan makhluk. Maka berjalan kita di atas dunia ni, insya-Allah dalam keadaan kita tak akan melakukan maksiat kepada Allah. Sebab merasakan Allah sentiasa memandang, dan kita sibuk meletakkan diri kita daripada pandangan Allah. Cukup sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung wajib segera bertaubat. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan bincangkan di sini menambahkan sedikit rasa syukur kita kepada Allah dan rasa kehambaan diri kita, dan mudahan kita terasa sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benar taat, dan sungguh-sungguh kita nak meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala murka, iaitu dengan segala sifat-sifat maksiat yang kita buat, baik dari sudut tindakan kita maupun perasaan-perasaan hati kita yang kita harap Allah Ta'ala pandang pada apa yang kita buat, yang kita rasa itu dengan pandangan kasih sayangnya, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bil ma'rifatil 'ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta wasyamsa wal qamar wa sahhil abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama dawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala